Timbalan Ketua Bersatu Selangor sangkal dakwaan Wan Faisal berhubung isu dakwaan langgar Petua Muhyiddin. CEO GISP dan isteri antara yang ditahan reman di bawah SOSMA. Fasa keempat OP Global saksikan pembekuan dan sita aset GISP bernilai hampir 19.9 juta. Sultan Ibrahim terima panggilan telefon daripada Raja Charles III di Istana Negara. Malaysia sedia teruskan momentum dan dasar ditetapkan bekas Perdana Menteri Thailand. Dan bersih sokong tuntutan agar diberikan 35% kerusi Parlimen Sabah dan Sarawak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Timbalan Ketua Bersatu Selangor Rafiq Abdullah menafikan wujud petua oleh Presiden Muhyiddin Yassin supaya tiada pertandingan bagi jawatan naib Presiden pada pemilihan parti bulan depan. Menurut laporan FMT, Rafiq yang juga salah seorang daripada 6 calon bagi jawatan itu mendakwa Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT sebelum ini hanya membincangkan kedudukan Timbalan Presiden Ahmad Faizal Azumu, Setiausaha Agong Hamzah Zainuddin dan Azmin Ali. Katanya, perkara itu dibincangkan kerana mereka sayang dengan 3 pemimpin terbabit yang banyak memberi sumbangan kepada parti. Beliau mengulas kenyataan Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal yang mempersoalkan tindakan beberapa ahli MPT yang didakwa tidak menuruti petua Muhyiddin berhubung pemilihan parti. Menurutnya, tindakan pemimpin terbabit merebut jawatan naib Presiden dilihat melanggar keputusan disepakati mereka yang turut menghadiri mesyuarat MPT. Wan Ahmad Faisal yang enggan menamakan pemimpin terbabit berkata mereka sedia maklum semua pihak bersetuju memberi mandat kepada Muhyiddin yang mencadangkan 5 jawatan tertinggi iaitu Presiden, Timbalan dan 3 naib tidak dipertandingkan. Polis Diraja Malaysia PDRM menahan reman Ketua Pegawai Eksekutif GISP Nasiruddin Muhammad Ali dan isteri bersama 16 yang lain di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 atau SOSMA bermula semalam. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, penahanan terbaru itu menjadikan keseluruhan individu berkaitan GISP yang direman di bawah SOSMA adalah seramai 58 orang. Katanya, OP Global yang telah memasuki fasa keempat turut menyaksikan keseluruhan 625 mangsa berusia di antara 2 bulan hingga 28 tahun dengan 553 mangsa ditempatkan di 13 pusat perlindungan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan 72 lagi telah diserahkan kepada keluarga mereka. Beliau menegaskan kembali tujuan PDRM melancarkan operasi untuk menyelamatkan anak-anak GISP. Selain itu, beliau berkata, sejumlah 4 kertas siasatan juga telah diberikan arahan tuduh oleh Jabatan Peguam Negara dan akan dituduh dalam masa terdekat. 2 kertas siasatan telah dibuka di bawah Seksyen 12 Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Dalam perkembangan sama, PDRM membuat pembekuan dan penyitaan harta dalam negara berkaitan GISP bernilai hampir 19.9 juta. Katanya, pembekuan itu dilaksanakan di bawah Seksyen 45-2 Amla 2001. Selain itu, beliau berkata, PDRM juga telah memperoleh maklumat berkaitan 23 harta milik GISP di 10 negara lain dengan anggaran nilai 52.4 juta. Namun begitu, PDRM masih menunggu pengesahan harta tersebut dari negara yang terlibat bagi tindakan lanjut pembekuan dan penyitaan di bawah Akta 613. Mengenai aktiviti GISP di luar negara yang dipercayai di 19 buah negara keseluruhan, Muhammad Syuhaili berkata,
PDRM telah mendapatkan bantuan polis antarabangsa Interpol dan polis negara terbabit. Setakat ini katanya, 19 negara tersebut berada di rantau Asia Tenggara, Eropah dan Asia Barat dan 3 premis di sebuah negara sudah dihentikan operasi serta pintu dan tingkapnya ditutup dengan plastik hitam. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menerima panggilan telefon daripada Raja Britain, Raja Charles III di Istana Negara. Hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar memaklumkan bahawa panggilan itu tertumpu kepada perbincangan mengenai mesyuarat ketua-ketua kerajaan Commonwealth ke-17 yang dijadualkan berlangsung di Apia, Samoa dari 21 hingga 26 Oktober ini. Raja Charles turut menyampaikan ucapan salam mesra buat seluruh rakyat Malaysia menerusi panggilan itu. The Commonwealth menerusi laman web memaklumkan bahawa tema CHOGM kali ini One Resilient Common Future Transforming Our Commonwealth. Ia membincangkan bagaimana 56 negara anggota perkumpulan itu perlu memanfaatkan kekuatan mereka dengan membina daya tahan, membina potensi, memanfaatkan kelebihan Commonwealth dan memupuk Commonwealth yang digital dan saling berhubung. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu Malaysia bersedia untuk meneruskan momentum dan dasar yang sebelum ini ditetapkan oleh bekas Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin. Difahamkan ia termasuk kesaling hubungan dan jalinan antara rakyat. Perkara itu dinyatakan Datuk Seri Anwar dalam pertemuan sulungnya dengan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra di luar sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan 45 dan sidang-sidang berkaitan. Beliau pada masa sama turut menzahirkan ucapan takziah atas tragedi banjir yang melanda 23 wilayah di negara itu baru-baru ini yang menjejaskan lebih 66,000 keluarga di lebih 1,600 kampung. Paetongtarn Shinawatra memulakan tugas sebagai Perdana Menteri Thailand yang ke-31 sejak 16 Ogos lalu selepas pemecatan Thavisin. Terdahulu Thavisin dilucutkan jawatan pada 14 Ogos lalu selepas melanggar peraturan etika dengan melantik seorang peguam yang telah menjalani hukuman penjara ke dalam kabinetnya. Pengerusi Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih, Faisal Abdul Aziz, menyatakan sokongan agar diberi peruntukan 35% kerusi Parlimen Sabah dan Sarawak. Katanya di laman X, ia wajar diberikan dalam kerusi Dewan Negara sebagai penyelesaian kepada tuntutan itu. Jika tidak, ia akan memburukkan lagi pembahagian undi tidak sekata dan akan menghakis prinsip demokrasi apabila nilai undi berbeza-beza. Terdahulu, media melaporkan usaha menuntut kuota 35% ataupun 1/3 daripada keseluruhan bilangan kerusi Parlimen kepada Sabah dan Sarawak bukan perkara baru. Setiausaha Agung Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB, Alexander Nantalinggi berkata, semua pihak juga telah mengetahui apa keperluannya dari sudut Sabah dan Sarawak. Selain itu, Faisal memaklumkan Bersih menganjurkan forum bagi membincangkan isu berkenaan. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.